Anda sedang menonton cerita di sebalik berita berkenaan dengan cerita di sebalik berita, kisah dan cerita di sebalik segala berita utama yang akan bawakan kepada anda. Sudah tentu beritanya yang sentiasa didominasi oleh COVID-19 adalah angka dan sebagainya. Sebentar tadi kita bercakap dengan Fazizah Ali, pekerja kami, wakil Sarawak Terengganu yang positif COVID-19 dan berada di dalam PKRC. Tetapi sudah tentu ramai antara kita yang tahu antara satu lagi sisi kesan impak buruk COVID-19 selain daripada kesihatan dan nyawa adalah kepada ekonomi. Sebelum COVID-19 sekalipun, banyak ketidaksaksamaan ekonomi masih lagi wujud di negara kita dan di seluruh dunia. Apabila COVID-19 melanda dan PKP terpaksa dilaksanakan, tidak dapat dielakkan hidup sesetengah orang dan keadaan ekonomi mereka semakin tertekan. Satu laporan dikeluarkan oleh UNICEF dan juga UNFPA berkenaan dengan keluarga di pinggiran bercakap berkenaan dengan kesan dan impak ekonomi PKP dan COVID-19 kepada golongan wanita khasnya, ibu tunggal dan juga isteri-isteri dan wanita yang menjadi ketua keluarga masing-masing. Ini adalah satu sisi di sebalik berita yang agak menarik untuk kita kupas. Saya mahu bercakap dengan Dr. Wan Munira Wan Jaafar, pencarah kanan sosiologi dan masyarakat digital UPM. Doktor, apa antara intipati dan dapatan laporan ini? Assalamualaikum, hai Luqman. Okey, terima kasih kerana menjemput saya. Okey, kalau kita tengok ya, berdasarkan laporan yang dikeluarkan ya, intipati utama ialah kalau kita lihat ya, golongan yang terkesan ini dia berubah 360 darjah dari segi cara hidup mereka. Ini termasuklah cara berfikir, sikap dan tingkah laku kesan daripada kesan kemelesetan pendapatan mereka lah kerana kebanyakan mereka ni adalah marginal workers okey. Kalau yang berkerjaya tetap tu dia tak terkesan sangatlah okey. Tapi yang ini yang masalah dia. Jadi antaranya mereka juga perlu adapt dengan norma baru okey. Norma baru berada di rumah dengan ahli keluarga yang lain. Sebelum ini mungkin ambil haluan masing-masing, ada yang keluar bekerja, keluar berniaga, tapi sekarang bila dah PKP tertutup okey, kena duduk di rumah masing-masing, jadi they have to adapt with the new work life balance okey, work life balance dan kena menghadapi segala tekanan depresi yang wujud kesan daripada itu. And kalau kita lihat juga ya, kesan ini dia tidak dia tidak kepada satu golongan ataupun kumpulan wanita saja, dia multi generation terkena, golongan muda, golongan pertengahan, golongan tua okey. Kalau kita lihat dalam konteks satu konteks keluarga yang kita namakan sebagai sandwich family ya. Sandwich family ini di mana golongan wanita dan pasangannya yang berada di tengah-tengah antara tanggungjawab dengan anak mereka sendiri yang kecil dan juga tanggungjawab terhadap ibu bapa yang telah tua dan uzur. Jadi isu sandwich family ya, kalau kita lihat dalam konteks ini memberi kesan kepada golongan wanita. Jika yang berkejaya mereka mungkin terkesan apabila beban kerja tu semakin bertambah. Mana nak buat orang kata kerja pejabat dalam masa yang sama, nak tengok anak yang tak pergi sekolah kan. Lepas tu anak yang masih kecil untuk nursery. Lepas tu dalam masa yang sama kena tengok ibu dan bapa dalam jagaan juga. Okey. Dan bagi wanita yang orang kata tidak berkejaya okey, mungkin beban mereka lebih kepada beban keuangan kerana keuangan mereka sudah terjejas. Jadi beban keuangan itu meningkat. Dan ini memang sangat-sangat memberi kesanlah kepada golongan wanita. Dan kalau kita lihat Doktor, antara dapatan utama juga yang diintipati laporan ini adalah dia mengatakan walaupun bantuan kerajaan membantu, lebih daripada separuh keluarga masih tidak mampu untuk memenuhi perbelanjaan asas. Jadi kita faham kekangan keuangan yang dihadapi oleh kerajaan kerana ini adalah orang cakap unprecedented time. Ia memerlukan usaha dan juga dana yang mungkin kita tidak pernah lihat sebelum ini besarnya. Jadi kerajaan mungkin tidak boleh membelanja sewenang-wenangnya untuk melindungi ekonomi. Tapi apa yang kerajaan boleh lakukan lagi selain daripada segala bantuan yang diberikan setakat ini?
Okey, terima kasih. Okey, sebenarnya ya kita dah ada BPN, moratorium kan, tapi saya fikir kerajaan boleh go further dengan mengembeling usaha holistik daripada another stakeholders seperti pihak swasta dan juga entiti-entiti kerajaan yang lain seperti universiti contohnya seperti menyediakan skill-skill course strategic finances lepas tu macam giving priority bisnes-bisnes tertentu yang prioritinya hanya kepada wanita kemudian mengadakan kursus-kursus self leadership contohnya untuk mereka bangkit semula mengatasi masalah ini dan of course yang paling utama ialah kursus-kursus yang berbentuk digital lah kerana ia sangat signifikan dan sesuai dengan situasi semasa. Di universiti juga kita sekian lama ada satu program yang dinamakan sebagai knowledge transfer program dan ini boleh digembelengkan lagi ke situasi wanita yang terkesan ini di mana pakar-pakar daripada universiti dalam pelbagai bidang boleh turun padang pergi ke komuniti ke identify group wanita ini untuk membantu mereka dengan ilmu dan juga capital yang kita ada. Dan ramai yang memperdebatkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan 3.0, PKP 3.0. Ini adalah dilema yang perlu dilalui yang ditempuhi oleh kerajaan sejak setahun yang lepas kerana satu sisi adalah kalau boleh kerajaan tidak mahu melaksanakan PKP sekali lagi ataupun berkali-kali kerana ia akan menjejaskan ekonomi dan peniaga kecil dengan amat teruk, dengan amat serius. Tapi pada masa yang sama, situasi COVID-19 sangatlah kritikal sekarang. Kita boleh menjadi India yang seterusnya jika kita tidak mengambil langkah yang drastik. Dua ini, ekonomi, perniagaan, mereka yang berniaga, wanita-wanita yang bekerja di luar sana akan terkesan secara ekonomi. Tapi kesihatan dan nyawa lebih penting. Ini adalah keseimbangan yang perlu dicapai oleh kerajaan. Di manakah middle groundnya? Adakah situasi menang-menang yang kita boleh capai untuk kita menangkan dari segi ekonomi dan juga kita menangkan dari segi kesihatan dan nyawa? Ya, saya rasa boleh kerana kalau kita bersatu, maknanya kita tak bergantung harap semata-mata kepada bantuan kerajaan. Of course kita boleh, tapi kesedaran itu perlu ada dululah, macam Chinese proverb kan ada mengatakan bahawa kalau nak bantu jangan bagi ikan bagi joran itu sudut kerajaan. Tapi kalau dari aspek masyarakat masyarakat kena empower themselves tak boleh dah nak tunggu kerajaan saja. Mereka harus orang kata apa, step forward, proaktif, proaktif. Antaranya ialah melibatkan diri dalam ekonomi digital. Kalau dulu ekonomi itu yang mereka perniagaan ataupun aktiviti ekonomi yang mereka lakukan itu secara tradisional, sekarang mereka kena shift kepada digital sepenuhnya. Ada bila saya lihat majalah 3 tentang pembuatan songkok di Johor Bahru, peniaga pembuat songkok tersebut sangat terkesan dalam PKP 1 sebab masa hari raya sudah banyak ditempah tapi sebab tak jadi raya kan maka tempahan tidak diambil tetapi inisiatif generasi baru anak kepada pengusaha songkok itu dia telah membantu bapanya untuk transfer the traditional ekonomi itu, traditional industry itu kepada digital. Jadi dipasarkan songkok itu namanya songkok eksklusif tak silap saya. Jadi songkok dapat dijual dapat dijual dan even permintaan semakin meningkat. Jadi ini yang kita perlu buat. Masyarakat kena ambil usaha ini dan mereka juga perlu optimumkan kelebihan digital ini. Lihat mana-mana shifting opportunity yang boleh dibuat. Jika kalau dulu dalam konteks tradisional kita rasa tak boleh nak teruskan, kita tukar kita punya mode of business. Contohnya macam AirAsia penerbangan tak boleh nak buat. Tony Fernandez dia tukar kepada tak silap saya AirAsia Agro tak silap. Dia terbangkan produk-produk pertanian. Jadi ini adalah satu contoh contoh apa yang masyarakat boleh tiru daripada corporate untuk
terus survival dalam situasi ini. Okey, terima kasih Dr. Wan Munira Wan Jaafar, pensyarah kanan sosiologi dan juga masyarakat digital UPM dan juga speaker dalam hal ehwal jantina di Institut Sosial Malaysia. Semua pihak perlu menyesuaikan diri daripada perniagaan hingga ke individu dan juga keluarga. Untuk mendapat maklumat lebih lanjut berkenaan dengan kajian dan dapatan ini, anda boleh cari Keluarga di Pinggiran, laporan dikeluarkan oleh UNICEF dan juga UNFPA untuk memberikan gambaran yang lebih lanjut dan lebih menyeluruh berkenaan dengan apa kesusah payahan yang dilalui oleh golongan-golongan yang terkesan banyak dengan PKP dan juga COVID-19. Khasnya dalam laporan ini, golongan wanita dan juga ibu tunggal. Itulah cerita di sebalik beritanya yang sama penting dengan berita yang akan bawakan kepada anda setiap hari. Terima kasih kerana menonton cerita. Saya Luqman Haris. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.